Assalamualaikum guys, welcome back. Korang setuju tak kalau aku cakap bulan Ramadan ni banyak benda yang kita ditunjukkan. Ada benda baik, ada benda buruk, ada yang happy, ada yang sedih. Sebagai contoh, untuk bulan Ramadan tahun ni, kita disajikan dengan peristiwa gerhana yang mana gerhana bulan berlaku pada 24 hingga ke 25 Mac. Maksudnya dah lepas lah. Dan yang bakal berlaku ni 8 hari bulan 8 hari bulan April, gerhana matahari pula. Itu belum lagi masuk pula pasal dugaan kita kena bersabar dengan manusia-manusia yang tak tahu apa masalahnya bila kata dorang tak reti nak hormat agama kita sedangkan kita tak pernah pun usik agama dorang. Anyway, sebut pasal hormat agama, ada sahabat-sahabat kita dekat sini yang kongsikan dengan aku satu video yang menunjukkan ada individu non-Muslim yang tengah bagi something yang mana aku difahamkan itu ialah senaskah kitab Quran mini yang disedekahkan kepada anak-anak. Cuma yang jadi kritikannya ialah bila kata individu yang bagi kitab Quran tu, dia letakkan Quran dekat tangga dan cara dia bagi Quran tu diibaratkan macam kata dia tengah bagi komik Dragon Ball dekat budak-budak tu. Dia ada dua benda lah yang aku nak komen, yang aku nak kongsi dengan korang pasal benda ni. Yang pertama sekali, aku memang hargai usaha apa yang dibuat oleh non-Muslim ni untuk meraihkan bulan Ramadan bersama dengan orang Muslim. Aku hargai juga bila kata dia nak tambahkan lagi pahala kita, kaum Muslim, dengan membaca kitab-kitab Quran yang dia bagi tu. Dan bab letak Quran dekat tangga tu, kalau tanya aku lagi pandang benda tu pada orang Muslim, staff-staff dia sebagai contoh yang ada dekat sekitar situ. Masalahnya, takkan tak ada yang tegur. Takkan semuanya yes man. Takkan semua tak ada asas agama. Dia bukan apalah. Aku rasa korang tahulah, sebahagian dari korang yang follow aku memang dah berkali-kali aku cakap aku pernah bekerja dengan non-Muslim, iaitu dengan David Teo, yang mana kalau kata ada benda-benda yang berkait dengan agama, dia akan tanya, dia akan consult dulu dengan orang-orang Muslim dekat sekitar dia, staff ke ataupun ustaz yang datang semua ke, sebelum dia execute apa-apa benda. Jadinya aku pelik juga bila kata seorang non-Muslim, aku assume dia ni boss lah, dan staff-staff yang berada dekat situ takkan macam kata tak tegur macam ini Quran kena letak dekat tempat yang elok, letak atas meja ke ataupun macam mana. At least lah, aku rasa sejahil-jahil kita pun at least benda tu, adab macam tu kita kena tahu. Dan pada akulah, personally, aku tak ada masalah dengan apa yang dibuat oleh individu ni. Tapi tu pandangan peribadi aku je lah, yang mana macam aku cakap, pandangan aku langsung tak penting sebab agama kita memang dah lengkap panduan dia. Jadinya, bila kata keluar video ni, selain daripada adab yang kita tengok dekat dalam video tu, ada juga yang tegur katanya non-Muslim haram pegang Quran. Antara yang keluarkan kenyataan tu ialah Mufti Pulau Pinang, yang mana Mufti Pulau Pinang kata orang bukan beragama Islam dilarang untuk menyentuh Al-Quran walau dalam apa juga keadaan sekalipun. Tegas Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor. Beliau berkata demikian selepas mengulas mengenai satu video tular memaparkan tindakan seorang lelaki dipercayai bukan beragama Islam memegang dan mengedarkan kitab suci itu kepada sekumpulan kanak-kanak. Video tersebut dimuat naik melalui laman Facebook milik Lando Zawawi pada Selasa. Cheap punya video. Aku hormati pandangan Mufti, tapi macam mana pun aku belum 100% faham apa yang cuba disampaikan oleh Mufti. I mean, kalau orang duk tanya, kenapa haram? Habis tu kalau kata orang non-Muslim yang cuba untuk ataupun berminat untuk belajar pasal agama Islam, duk tengok Quran tu macam mana? So kalau kata orang duk tanya soalan macam tu, dia punya jawapan dia simple je. Engkau tahu tak, kalau kata nak belajar Quran ni, kau kena berguru. Kau tak boleh just macam kata kau buka Quran tu, kau baca, lepas tu kau faham sendiri. So maksudnya, secara ringkasnya, boleh non-Muslim nak belajar, tapi ada adab dia. Pergi berjumpa dengan mereka yang arif pasal ilmu agama, pergi belajar Quran dengan diorang. Cumanya, kita nak kena faham dengan jelas kenapa non-Muslim tak dibenarkan haram untuk pegang Quran. Jadinya, aku pun pergilah cari jawapan yang lain dan aku ada jumpa penjelasan dari dua mufti, iaitu yang pertama sekali dari Mufti Negeri Sembilan dan yang kedua dari bekas Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Profesor Zul. Dan ini jawapan yang aku dapat. Yang pertama, hukum orang kafir membaca Al-Quran tanpa memegangnya adalah harus
terus. Maksudnya kalau kata just tengok, baca, tak ada masalah, kau tak pegang. Hukum orang kafir menyentuh atau memegang Al-Quran adalah haram kerana keadaan mereka yang berhadas ataupun tidak berwuduk dan pula tidak tahu hukum-hukum berkenaan menghormati Al-Quran. So dekat situ yang kita faham, non-Muslim tak dibenarkan, haram untuk pegang Quran sebab diorang tak berwuduk dan masih lagi berhadas. Dan untuk menambahkan lagi kefahaman, kita baca pula penjelasan dari Profesor Zul. Seterusnya dalam menjawab soalan di atas berkenaan perihal menyentuh Al-Quran tanpa bersuci, sebahagian para ulama sepakat bahawa menyentuh Al-Quran atau masyaf adalah haram melainkan dalam keadaan seseorang itu suci dari hadas kecil atau besar. Ini adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Hazm bahawa Nabi SAW mengutus surat kepada penduduk Yaman dan antara isi di dalamnya adalah jangan seseorang menyentuh Al-Quran melainkan dia dalam keadaan suci dari hadas. Riwayat Malik. Larangan untuk menyentuh atau memegangnya itu meliputi orang yang berhadas sama ada kecil atau besar. Bahkan orang kafir terhimpun padanya kedua-dua jenis hadas. Hal ini kerana jika mereka berada dalam keadaan janabah, mereka tidak mandi wajib daripadanya dan sekalipun mereka melakukan mandi wajib, ia tidak sah. Atas dasar itu, jumhur fuqaha melarang orang kafir atau orang bukan Islam dari memegang masyaf Al-Quran dan ini adalah lebih utama berbanding melarang orang Islam yang sedang berhadas kerana dikhawatiri masyaf Al-Quran akan dihina dan direndah-rendahkan. Oleh sebab itu, Nabi SAW melarang seseorang bermusafir dengan membawa Al-Quran bersamanya ke negeri atau negara musuh Islam. Ini adalah sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang dari bermusafir dengan Al-Quran ke negeri musuh. Riwayat Al-Bukhari. So dekat situ kita sendiri pun fahamlah kenapa non-Muslim tidak dibenarkan untuk memegang Quran. Dan korang jangan lupa benda yang paling asas sekali, pengetahuan paling asas sekali, Quran ialah kitab suci dalam agama Islam. So kalau kata korang tak faham lagi, korang pergilah cek apa pula makna suci dan bila kata korang dah faham tu, korang insyaAllah korang akan terima penjelasan mufti. Jangan salah faham sebab macam mana pun kita tetap kena hargai juga usaha dari non-Muslim ni untuk meraihkan agama kita. Tapi kita kena ingat, matlamat tak menghalalkan cara dan lepas ni let's say lah kalau kata individu tersebut masih lagi nak buat juga perayaan ataupun nak meraihkan juga dengan cara yang sama, tak ada masalah. Tapi kena make sure berguru ataupun dapatkan consultation daripada orang yang memang betul-betul berilmu dan orang Muslim dekat sekeliling dia. Janganlah diam aja. Takkanlah kau takut kena marah dengan bos kau daripada kau takut dimurkai oleh Allah. Dan kata pepantun, anak kucing makan ikan, ikan sungai, ikan haruan. Kitab suci jadi panduan, bukan untuk jadi mainan. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mal